Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam bulan purnama iaitu bulan Ramadan. So hari ini saya Cikgu Arshikin akan menyampaikan 5 tips bagaimana kita hendak ajar anak kita untuk puasa. So memandangkan sekarang bulan Ramadan, so why not kita ajar anak-anak kita, latih anak-anak kita untuk berpuasa. So let's start. So, tips yang pertama adalah penting untuk ibu bapa periksa kemampuan anak-anak di rumah. Contohnya, sebelum kita mengajar anak-anak kita berpuasa, kita kena ajar dulu tentang ibadah solat. Kenapa solat ni penting? Sebab kita kena latih anak-anak untuk rajin mendirikan solat 5 waktu sehari. Kita kena ajar mereka lipatan solat 5 kali sehari bersama ibu bapa mereka sendiri. So, dengan secara tidak langsung, ibu bapa secara tidak langsung akan faham bahawa kanak-kanak dia akan lebih mudah untuk meneruskan ibadah puasa dengan rela hati apabila dia tahu tentang kepentingannya ibadah. Lagi satu, sebagai ibu bapa kita tak bolehlah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Contohnya, anak dia ni boleh puasa penuh, tapi anak kita tak boleh. Kita tak boleh bandingkan macam tu sebab setiap anak kemampuan dia berbeza. So yeah. So tips yang kedua adalah kita kena bercerita dengan anak-anak kita tentang bulan puasa lah. Apa seronoknya bulan puasa ni? Ada apa dengan bulan puasa? Kita tak semestinya kena bercerita dengan secara bersemuka je. Kita kena contohnya kita boleh lakukan macam aktiviti. Kita lakukan aktiviti seperti bercerita menggunakan boneka, ataupun kita boleh ajar anak-anak kita buat craft. Dan lagi satu, menonton cerita Upin Ipin bersama anak-anak kita. Cerita Upin Ipin dia ada banyak siri yang menceritakan tentang bulan Ramadan. So dari situ kita boleh didik anak kita bahawa Islam ini adalah satu agama yang mudah dan bukannya yang boleh membebankan mereka. Sebab itu dari sejak mereka kecil lagi kita kena didik mereka untuk faham tentang agama Islam, supaya bila mereka dah besar nanti, anak-anak tak merasakan bahawa agama Islam ini satu benda yang membebankan. So sekarang kita sudah masuk tips yang ketiga, which is kita kena rancang secara berperingkat. Kalau kita lihat tadi pada tips yang pertama, cikgu ada cakap pasal lihat kemampuan kanak-kanak, bukan? So yang ketiga ni kita kena rancang. Bila kita dah tahu kemampuan anak-anak kita, so kita kena rancang lah. Contohnya dalam puasa yang pertama, kanak-kanak tu dia boleh puasa dalam jangka masa yang berapa lama? Sejam, 2 jam kita test dia. Kalau dia boleh puasa dalam jangka masa yang panjang, sejam, 2 jam, 3 jam, so maybe the next day, keesokan harinya kita try setengah hari pula. Boleh tak kita try? Kalau kanak-kanak tu dah boleh, dah capai dah tahap dia dah boleh puasa setengah hari, so maybe the next day dia boleh try cara puasa penuh. So bila semakin hari kita dapat lihatlah kanak-kanak tu dia ada peningkatan tak, dia tahan puasa tak. So bila kita dapat lihat perkembangan cara anak-anak kita puasa dari hari ke hari, so sebagai ibu bapa mestilah kita banggakan anak kita boleh puasa penuh. So itu tips yang ketiga, rancang secara berperingkat anak kita berpuasa. Tips yang keempat, kita kena hidangkan makanan kegemaran anak-anak kita sewaktu bersahur dan juga berbuka. Why? Kenapa? Sebab bila kita hidangkan makanan kegemaran mereka, kanak-kanak tu mestilah rasa teruja kan. Saya sahur makanan favourite, mesti dia lebih excited nak puasa, lebih teruja nak puasa. So dalam masa yang sama, bila kita nak hidangkan makanan kegemaran,
kita kena selitkan juga makanan berkhasiat. Contohnya kita boleh buat nugget bersayur, ditambah dengan smoothie kurma dicampur dengan coklat. Wow, mesti kanak-kanak lagi suka makanan yang macam tu kan. So bila kanak-kanak dapat rasa nikmat bersahur tu, dia boleh makan makanan kegemaran dia waktu sahur dan berbuka, dia lebih rasa nikmat, betul tak? Selain itu, di samping kita menyediakan makanan kegemaran mereka, jangan lupa untuk sentiasa bersederhana. Jangan membazir. Kita kena sediakan dalam kuantiti yang disediakanlah, kuantiti yang sepatutnya. Ya. Samping itu juga kita kena sediakan air yang secukupnya ataupun buah-buahan, sayur-sayuran. Why kita kena sediakan? Supaya kita nak sistem pencernaan kanak-kanak tu lancar, supaya dia tidak sakit perut sepanjang dia melatih diri dia untuk berpuasa. So dengan itu, kanak-kanak bila dia rasa selesa untuk berpuasa dan tiada sebarang gangguan ataupun sakit perut, secara tidak langsung kanak-kanak tu akan berpuasa dengan lebih mudah. Dia nak puasa dengan jangka masa yang lama juga lebih mudah. Okay. So masuk tips yang kelima, iaitu lewatkan waktu bersahur mereka. Kenapa kita kena lewatkan waktu sahur anak-anak? Sebab seperti yang kita ketahui, kanak-kanak ni ada yang susah nak bangun pagi, dan mungkin sebelum waktu subuh, sebelum nak masuk waktu sembahyang subuh berjemaah, kanak-kanak tu dah tidur semua. So kita kena lewatkan sedikit waktu sahur mereka. Contohnya, sebagai ibu bapa, waktu sahur tu kita bolehlah bercerita dengan kanak-kanak. Jangan biarkan sampai situasi tu kanak-kanak tu rasa macam dia boleh mengantuk dan tertidur semula. Pastikan kanak-kanak sentiasa berada dalam keadaan yang cergas. Sentiasa ada cara untuk kita tarik perhatian kanak-kanak kita sewaktu bersahur tu. So ibu bapa perlulah berbual-bual dengan anak-anak sewaktu bersahur, bercerita, berbual, cerita tentang perkara-perkara yang menariknya tentang sahur. Cerita dengan kanak-kanak kenapa kita kena sahur. So sepanjang bersahur tu kita lengahkan masa dengan tarik perhatian ataupun berkomunikasi dengan anak kita sendiri, supaya nanti bila dah sampai waktu subuh dia tak mengantuk dan bolehlah berjemaah sekali dengan ibu bapa di rumah. So sekian sahaja dari saya, Cikgu Ashikin, iaitu tips 5 cara bagaimana kita nak ajar anak-anak kita berpuasa di bulan Ramadan. So yes, selamat mencuba di rumah. Sebagai ibu bapa, kita kena sentiasalah berkomitmen untuk ajar anak-anak kita, latih anak kita supaya rajin berpuasa, betul tak? Kalau bukan ibu bapa yang ajar, siapa lagi nak ajar? So yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari saya sendiri. Sekian, terima kasih.